Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Halaman yang ketiga, kitab Kifayatul Muhtaj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fattani membicarakan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam suratul Najmi. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Artinya, demi bintang ketika apabila mengeram, yakni terbenam. Mengeram yakni terbenam. Ayam tu dimengeram, maka telur tu tak kelihatan. Telur tu ditenggelamkan. Telur itu diterbenamkan. Maka pengarang kitab ini menterjemahkan hawa itu dengan makna mengeram, maknanya telur itu dibenamkan, maka tak kelihatan. Walhal telur itu berada di bawah ayam tu sendiri. Baik, maka digunakan istilah mengeram. Wan najmi iza hawa, demi bintang ketika apabila mengeram, yakni terbenam, tenggelam, lagi hilang. Maka hawa itu didatangkan lagi. Makna sokongannya bukan sekadar tenggelam, terbenam, akan tetapi hilang. Maknanya tidak kelihatan di ufuk penglihatan manusia. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tiada sesat taulan kamu itu, sahabat kamu itu. Tidaklah sesat sahabat kamu itu, wahai umat manusia. Siapa dia? Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ghawa, tiada sesat daripada jalan yang sebenar. Wa ma ghawa, dan tiada jahil dan tertipu daya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang jahil. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan menipu daya. Baiklah, pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fattani mendatangkan firman Allah surah An-Najm. Setelah pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fattani mendatangkan kepada kita ayat pertama surah Al-Isra, maka didatangkan pula ayat pertama suratul Najm dan ayat-ayat selepasnya. Persoalan timbul, kenapa pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fattani mendatangkan dua surah ini? Yang pertama surah Al-Isra, yang kedua surah An-Najm. Baik, surah Al-Isra, perakuan Allah berhubung tentang peristiwa Al-Isra. Manakala suratul Najmi, perakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubung tentang peristiwa Al-Mi'raj. Maka digabungkan Al-Isra
wal Mi'raj. Oleh itu tak dapat tidak, kerana risalah ini telah diberitahu kitab Kifayatul Muhtaj ini ta'lim, maknanya kitab yang dia bergantung dengan nas Al-Quran dan nas Al-Hadis. Oleh itu membicarakan tentang peristiwa Al-Isra bersandarkan surah Al-Isra ayat pertama, membicarakan Al-Mi'raj dengan didatangkan surah An-Najm bermula dengan ayat pertama dan selanjutnya. Kita dapati bahawa pengarang kitab ini agak panjang dalam menghuraikan Suratul Najm berbanding dengan surah Al-Isra. Ini bererti pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fathani, akan membicarakan kepada kita kisah Al-Isra tidak sepanjang kisah Al-Mi'raj. Dengan kata lain, kisah Al-Mi'raj nanti lebih detail, lebih panjang perbicaraannya berbanding dengan kisah Al-Isra. Al-Isra tu yang perjalanan daripada Al-Masjidil Haram ke Al-Masjid Aqsa. Maka tak panjang perbicaraannya berbanding dengan membicarakan tentang Al-Mi'raj. Jadi pengarang kitab ini didatangkan namanya istilah Bara'atul Istihlal. Maknanya dia beri satu gambaran kepada kita apa yang akan dihuraikan nanti berhubung tentang dua peristiwa ini, Al-Isra wal Mi'raj. Pun begitu dalam peristiwa Al-Isra ini, maknanya pengarang kitab ini lebih tonjolkan berhubung tentang galakkan agar kita mensucikan Allah, memuji Allah, mengesakan Allah, mengagungkan Allah. Kenapa? Kerana harapan agar tidak seperti bangsa yang Allah murkai, lagi bangsa yang sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bangsa Yahudi Bani Israel, bangsa yang sama sekali tak mempercayai peristiwa Al-Isra. Begitu juga Al-Mi'raj. Begitu juga Nasara Kristian, sama sekali mereka tidak mempercayai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Maka apatah lagi peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj ini merupakan penghormatan, penghargaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka selepas itu pengarang kitab ini datangkan kepada kita Suratul Najmi. An-Najm, bintang. Dengan kata lain, maknanya perjalanan Al-Mi'raj, Rasulullah menaiki dari Al-Masjid Al-Aqsa menuju ke langit, melepasi bintang-bintang. Baik, sebelum meneruskan lagi perbicaraan, perlu difahami Allah Subhanahu wa ta'ala mulakan Suratul Najmi itu dengan kalimat sumpah, wan najmi, demi bintang. Apabila Allah Ta'ala bersumpah, maka di sini Allah Ta'ala tuntut dua perkara, tabsiratan wa dzikra. Allah Ta'ala tuntut untuk kita ambil perhatian dan ambil peringatan. Apa yang kita nak perhatikan? Perhatikan bintang-bintang di
Kemudian ambil peringatan. Apa yang nak diingatkan? Inilah dia peristiwa agung Al-Isra wal Mi'raj. Baik. Setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang, demi bintang, maka Allah Ta'ala tuntut agar kita ambil perhatian. Bintang yang mana satu? Bintang yang Allah nyatakan, wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila tenggelam, terbenam ia. Maka tak dapat tidak nak ditentukan bintang apa yang sebenarnya Allah Ta'ala maksudkan. Dan kenapa pula Allah Ta'ala sebut bintang itu apabila terbenam? Kenapa tak sebut bintang itu apabila terbit? Kenapa tak sebut bintang itu apabila berada di atas kepala, di langit, yakni pembahagi dua, timur dan barat? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan pula demi bintang apabila terbenam ia? Kenapa tak sebut demi bintang apabila terbit ia? Demi bintang apabila berada di tengah langit, zawal. Maka ianya apabila turunnya firman Allah ayat pertama Suratul Najmi, masyarakat ataupun bangsa Arab Bani Quraisy mengkagumi sama sekali. Kagum dengan apa yang Allah firmankan, mengesahkan bahawa ini bukan daripada lidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sumpah bukan sumpah semerah padi, sumpah bintang apabila terbenam. Baik. Kenapa disebut bintang apabila terbenam? Nilai. Ada nilai di situ. Pertamanya, kita akan nampak rupa bentuk matahari itu agak besar pada penglihatan mata kasar kita sewaktu matahari terbit dan sewaktu matahari terbenam. Kita akan nampak besar bulatan matahari itu. Begitu juga kita melihat besarnya bulatan bulan tu waktu bulan tu terbit, waktu bulan tu terbenam. Tetapi apabila matahari maupun bulan apabila berada di atas kepala, kita dapati pada penglihatan mata kasar kita bulan tu mengecil, walaupun malam bulan penuh purnama. Maka apabila dibandingkan, kedudukan manakah mata kasar akan melihat bulatan bulan tu besar, bulatan matahari tu besar? Tak dapat tidak waktu dia terbenam. Walaupun nampak ada persamaan antara dia terbit dengan terbenam, tapi waktu terbenam tu yang nampak bulatan matahari tu besar, bulatan bulan tu pun besar. Ini dia nilai terbenam. Kenapa? Nilai terbenam itu apabila terbenam sahaja matahari, waktu itu disebut asyahid. Syahid itu makna waktu menyaksikan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Waktu itulah nak menyaksikan anak bulan nampak atau tidak, sebaik sahaja terbenam matahari. Itu waktu asyahid. Baik. Pun begitu, ulama-ulama tafsir antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, yang Allah maksudkan dengan bintang di sini bintang dalam keluarga manzilah, bukan bintang dalam keluarga buruj. Bintang dalam keluarga manzilah
namanya bintang Suraya. Al-Suraya. Alif, Lam, Sa, Ra, Ya, Alif. Al-Suraya. Baik. Ada dua gugusan bintang. Gugusan bintang laluan terbit terbenam matahari dinamakan buruj. Was-sama'i zatil buruj. Buruj adalah gugusan bintang-bintang 12 laluan terbit terbenam matahari. Begitu juga bulan. Bulan pun terbit, bulan pun terbenam. Maka gugusan bintang-bintang laluan terbit terbenam bulan disebut manzilah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urdunil qadim. Jadi ada dua gugusan bintang-bintang yang Allah Ta'ala tuntut untuk kita ketahui, iaitu Al-Buruj dan Al-Manazil. Al-Buruj, gugusan bintang-bintang 12 laluan terbit terbenam matahari. Al-Manzilah, Manazilah, gugusan bintang-bintang 28 laluan terbit terbenam bulan. Buruj ada 12, manzilah ada 28. Daripada 28 manzilah yang agak selesa buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzilah As-Suraya. Manzilah yang ketiga. Manzilah yang pertama Asy-Syaratain. Manzilah yang kedua Al-Butain. Di manzilah ni Asy-Syaratain, Al-Butain ni dia terletak dalam buruj Al-Hamal. Hamlun, Aries. Manakala As-Suraya ni dia bintang yang terletak dalam buruj Saurun. Sa, waw, ra. Saurun. Jadi David Beckham tak belajar tajwid, nak sebut Saurun tapi dia Taurus. Lembu. Rupa bentuk tasyakul, tasawur. Tasyakul dibentuk, tasawur dirupakan bintang-bintang itu seperti berbentuk lembu. Dalam buruj Saurun tu ada 3 manzilah. Manzilah yang pertama disebut As-Suraya. Suraya ni dia ada 5 bintang. Dia daripada Alif, Lam, Sa, Ra, Ya. Ada 5 bintang. As-Suraya ni ada 5 bintang. Jadi kalau kita kan biasa mana-mana masjid ada bulan, ada bintang kan? Bintang tu ada 5. 5 bucu. Tapi Yahudi As-Suraya dia kata ada 6 bintang. Itu yang Yahudi dia punya bintang Suraya dia 6. Bagi kita bintang Suraya 5. Kerana Alif, Lam, Sa, Ra, Ya, Alif. Jadi ada 5 huruf di situ. Tidak termasuk alif lah. Alif, Lam, Sa, Ra, Ya, Alif. Jadi Ya, Alif tu tak kira. Alif, Lam, Sa, Ra, Ya. Ada 5 huruf. Menunjukkan ada 5 bintang yang dicantum. Jadi begitu kita punya kehebatan, kita akan kata hotel 5 bintang. Mana ada 6 bintang? Maksudnya selama ni yang tak kubah tu bulan bintang bucu 5 tu ada makna. Bintang bucu 5 tu menunjukkan bulan tu berada di manzilah Suraya. Memang zaman berzaman. Yang zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gembira kalau bulan tu berada di manzilah Suraya. Itu yang bulan kat bawah, bintang tu kat atas. Itu bintang Suraya. Itu yang menggambarkan masjid. Bukan sembarangan orang tu buat. Al-Suraya. Cuma kita tak faham, kita ingat bintang tu suka-suka untuk claim mileage, claim overtime, menguntungkan kontraktor. Tidak.
Bulan tu berada di manzilah As-Suraya, dalam gugusan buruj Sauron. Jadi maka ittifaq ulama tafsir menetapkan bahawa yang Allah maksudkan dengan bintang di sini ialah bintang Suraya. Baik. Kenapa nak dibicarakan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut wan najmi idza hawa? Mesti ada isyarat. Isyarat tu menunjukkan ada sesuatu yang Allah Taala nak tunjukkan kepada kita berhubung tentang tarikh peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya ayat pertama surah An-Najmi, wan najmi idza hawa, demi bintang apa? Bintang Suraya apabila terbenam ia. Bermakna Suraya ni dia dah terbenam pada permulaan malam. Apabila dia dah terbenam pada permulaan malam, dia hanya akan terbit nanti pada waktu subuh. Maksudnya dia ada waktu siang lah. Ada siang, dia ada terbit tenggelam. Macam bulan lah, ada waktu terbit siang, waktu terbit malam. Jadi ini bererti apabila bintang Suraya tu dah terbenam awal, dengan kata lain, malam tu tak nampak bintang Suraya tu kerana dia terbenam awal. Dia hanya akan nampak nanti apabila menjelangnya waktu subuh. Dan waktu subuh Suraya terbit bersama dengan bulan. Jadi berapa hari bulan? Bulan terbit pada waktu subuh, iaitu pada 27 Rajab. 27. Jadi kalau kita tengok pada akhir bulan, pada akhir bulan, bulan akan terbit subuh. Kita akan nampak bulan tu akan terbit subuh 27, 28 hari bulan. Sama ada 27 Ramadan, 27 Syawal. Kau tengok kat situ 27. Dah tengok semalam 27. Bulan terbit berapa? 5. Tapi subuh dah waktu. Jadi sahlah. Maknanya peristiwa Isra' Mi'raj itu berlaku pada tanggal 27 Rajab. Kerana bintang Suraya tu dah terbenam lebih awal, dan bintang Suraya itu akan terbit subuh. Diterbit subuh maknanya bersama dengan bulan lah. Maknanya bulan tu terbit terbenam berlatar belakangkan manzilah Suraya. Maka sah 27 Rajab. Tanggal tu, maka orang tak boleh tipu lah. Tanggal peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Kata tak ada yang kata tarikh yang tak dapat dipastikan. Kita dapat dipastikan, kena faham dulu. Wan najmi itu bintang tu, bintang apa sebenarnya? Wan najmi idza hawa. Daripada 28 manzilah, manzilah Suraya adalah kita kata manzilah pilihan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah memilih manzilah Suraya? Rasulullah ada pengalaman berniaga, berurus niaga, barang dagangan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bersama dengan Maisarah. Jadi cukup faham tentang perbintangan. Kerana kalau kita lihat, hujah dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dah wafat 800 tahun yang lalu, nulis dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, apabila bintang Suraya ini, manzilah Suraya ini kelihatan di waktu subuh,
maka kelazimannya buah-buahan menjadi. Kelazimannya buah-buahan menjadi. Jadi dari segi kedudukan itu kita boleh lihat, maknanya bintang Thuraya ni kalau dia terbit, biasanya sebelum terbitnya matahari dah nampak dah bintang Thuraya ni, dia lazimnya nanti bulan April dengan bulan Mei, iaitu kemuncak musim bunga. 21, 22, 23 Jun tu musim panas. Musim bunga bermula 21, 20, 23 Mac. Thuraya ni kalau kita nak nampak dia sebelum terbit matahari di sebelah timur. Sekarang kita dah nampak, tapi dia tinggi sikit kalau subuh. Kalau kita nak tengok, maknanya sebelum terbit matahari, nampak dulu Thuraya ni 21, 22, 23 April sehingga 21, 22, 23 Mei. Itu adalah sela waktu musim bunga. Memang kutip hasil tu. Sebab itu ada hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, hadis tak boleh buat hujah kerana hadis tu hadis dhaif. Pun begitu riwayat daripada Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Iza tala'atis Thuraya aminaz zar'u anil ahah." Apabila terbitnya manzilah bintang Thuraya, amanlah tanam-tanaman daripada al-ahah, iaitu pelbagai bentuk bebanan, tekanan, desakan. Dengan kata lain, tanam-tanaman selamat daripada serangan-serangan penyakit. Ialah musim bunga. Dan ada hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani juga. Hadis ini masyhur di kalangan mazhab Imam Abi Hanifah. Iza tala'atis Thuraya irtafa'at al-aha an kulli baladin. Apabila terbitnya bintang Thuraya fi ghudwatin, tambah lagi, pada subuh hari, pada pagi hari sebelum terbit matahari. Itulah tu. Irtafa'at al-aha, terangkatlah halangan-halangan, rintangan-rintangan, angkulli baladin, di atas setiap penempatan. Ialah musim bunga. Lazimnya apabila musim bunga, memanglah hasil buah-buahan, hasil tanam-tanaman. Kerana bagi masyarakat Arab, mereka memang jadikan bahawa manzilah Ath-Thuraya ini sebagai penunjuk kepada, maknanya musim mengutip hasil. Walaupun waktu tu mereka akan lihat banyak atau sedikit bunga yang melekat. Baik, nilai. Jadi sebab itu maknanya kita dapati bahawa pelancaran roket-roket pun dia akan dilancarkan pada musim bunga. Musim bunga. Kalau mereka dia nak melancarkan roket ke angkasa lepas ke, dia akan pilih daripada musim bunga hinggalah ke musim panas. Bola sepak Piala Dunia akan berlangsung apabila tamatnya musim bunga.
mulanya musim panas. Itu bola sepak 4 tahun, oleh Piala Dunia 4 tahun sekali. Dia kena selesaikan musim bunga, dimulakan musim panas. Bagi takwim Yahudi dia akan mulakan takwim dia yang kita baru mula ni 20, 21, 22, 23 Mac. Yahudi ni ikut musim bunga. Takwim Cina, tahun baru Cina, berakhirnya musim sejuk sebelum musim bunga. Cuma tahun ni dia ambil awal, maknanya dia ambil awal musim, maknanya dia ambil awal musim sejuk. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang yang dimaksudkan bintang Thuraya, bintang yang menjadi penunjuk kepada masyarakat Arab zaman berzaman kepada keperluan musim dan cuaca, maka Allah Subhanahu wa taala membuat perakuan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tiadalah sahabat kamu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan. Tiadalah Muhammad itu sesat. Wa ma ghawa, tiadalah Muhammad itu menipu daya. Rasulullah tidak sesat, Rasulullah tidak menipu daya. Kenapa? Ayat ini nak menjelaskan betapa bangsa Yahudi Bani Israel sama sekali tolak Rasulullah. Yahudi, Kristian tolak Rasulullah. Ada pula yang daripada bangsa Arab Bani Quraisy yang dah memeluk agama Islam, apabila diceritakan tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, mula menganggap bahawa Rasulullah sesat dan Rasulullah sebagai orang yang menipu daya. Allah buat perakuan. Ayat kedua Suratul Najm. Malah Allah Ta'ala kuatkan lagi, ya, Allah Ta'ala kuatkan lagi keyakinan dengan didatangkan ayat ketiga Suratul Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat ketiga, ayat keempat. Dan tiada berkata ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barang yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya, bukan melalui hawa nafsu baginda Muhammad SAW. Tiada ia melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Ya. Menjelaskan bahawa setiap tutur kata baginda Muhammad SAW itu bukan daripada hawa nafsu baginda Muhammad SAW, tetapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi keyakinan kepada khususnya bangsa Arab Bani Quraisy. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan berhubung tentang mukjizat agung Al-Isra' wal Mi'raj. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Artinya telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat, yakni malaikat Jibril alaihissalam, yakni mahir ilmunya atau hafaznya, terpelihara, yang mempunyai keras dan kuat. Dialah malaikat Jibril alaihissalam
iaitu Jibril alaihi salam, maka tetap ia, dan iaitu pada tepi langit yang tinggi. Tepi langit yang tinggi itu ufuk, ufuk yang tinggi, bil ufukil a'la, iaitu tempat terbit matahari pada hal atas rupanya yang asli. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melepasi Baitul Ma'mur, bermula daripada Baitullah Al-Masjidil Haram, Jibril alaihi salam datang. Jibril datang tasyakul tasawur. Tasyakul membentuk, tasawur menyerupa, seperti seorang lelaki tampan, bersih, ya, jubah putih, penuh hormat. Jadi Jibril alaihi salam apabila memasuki alam syahadah, alam malak, maka Jibril alaihi salam tasyakul dan tasawur, membentuk dan menyerupa sesuai dengan alam syahadah, alam malak. Baik daripada Baitullah menuju ke Baitul Maqdis, sampailah ke naik atas sampai ke Baitul Ma'mur, sampai Baitul Izzah, melepasi langit ketujuh Baitul Ma'mur. Apabila sampai di Sidratul Muntaha, ini namanya ufukil a'la, ufuk yang paling tinggi, barulah Rasulullah dapat melihat rupa bentuk sebenar Jibril alaihi salam. Selama ni Jibril alaihi salam bila sampai di alam malak, dia tasyakul, tasawur, membentuk, menyerupa sesuai dengan kedudukan di alam malak, alam syahadah. Bermula dengan alam malak, kemudian alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Contoh alam malak, manusia ni alam malak, alam syahadah. Jadi oleh kerana itu manusia berada di alam syahadah, alam malak, manusia tak nampak iblis syaitan, kerana iblis syaitan itu dia di alam malakut. Jadi tak nampak, cuma dia tu boleh menggoda kita di alam syahadah. Dengan kata lain, kita ni alam syahadah itulah dapat dinilai, disaksikan oleh panca indera yang 5. Maka iblis tu alam malak. Jadi iblis syaitan alam malak. Kita tak nampak iblis syaitan, iblis syaitan nampak kita. Alam malak. Kemudian alam malak, alam malakut, alam jabarut. Malaikat semua alam jabarut. Maka iblis syaitan dia tak nampak malaikat. Malaikat nampak iblis syaitan, malaikat nampak manusia. Tu alam malak, alam malakut, alam jabarut. Manakala satu lagi alam lahut, itulah dia malaikat Jibril alaihissalam. Dengan kata lain, Jibril nampak malaikat, Jibril nampak iblis syaitan, Jibril nampak manusia. Manusia tak nampak iblis syaitan, syaitan tak nampak malaikat, malaikat tak nampak Jibril alaihissalam.
Itu diuraikan. Kalau alam malak, alam syahadah ni alam yang disebut maknanya alam yang nyata. Alam malakut tu alam ghaib. Alam jabarut ghaib kepada yang ghaib. Alam lahut ghaib kepada yang ghaib daripada yang ghaib. Dengan kata lain, alam malak ini, alam syahadah ni alam zahir. Alam malakut alam ghaib. Alam jabarut ghaib darab ghaib. Alam lahut ghaib darab ghaib darab ghaib. Ghaib kuasa 3. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa, tembus semua. Rasulullah nampak semua. Ni istimewanya. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi Rasulullah istimewa. Dah, bukan setakat nak main alam syahadah, alam malak, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Nanti ada alam rahamut. Kita belajar bawah-bawah ni. Wallahu a'lam bissawab. Apa tu dah belajar kitab namanya. Sikit urai sikit. Baru nak tanya, dia kata langit yang tinggi iaitu tempat terbit matahari. Melepasi matahari. Tapi Rasulullah yang tahu kedudukan matahari itu macam mana. Selama ni kita hanya nampak matahari terbit, matahari terbenam. Kalau tanya Datuk Dr. Muzaffar pun, dia dekat ISS pun, dia nampak matahari macam kita nampak lah. Nampak laluan matahari terbit, matahari terbenam. Sebab itu pernah dinyatakan, siapa yang pernah nampak bahawa matahari, bulan, bumi nampak tiga-tiga sekali? Mana ada? Itu kita cuma amrun iktibari. Rasulullah yang tahu. Kan Rasulullah melepasi semua. Ya, Rasulullah nampak matahari itu macam mana nak dibandingkan dengan bulan, yang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Begitu juga bumi. Tapi Rasulullah tak cerita dengan kita lah. Nanti alang nak cerita Isra' Mi'raj pun dah ramai mendustakan. Apatah lagi nak cerita kedudukan matahari. Itu disebut kat situ. Rasulullah yang tahu kedudukan matahari sebenar macam mana. Hari ni kan orang bergaduh berhubung tentang sama ada flat, bumi ni flat ke atau bumi ni ellipsoid. Bergaduh. Yang boleh bagi jawapan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah dapat. Tapi Rasulullah tak nyatakan. Tak semua perkara yang Rasulullah nyatakan. Kerana kita berada di alam malak, alam syahadah. Tak habis, kita tak pernah pergi pun alam-alam itu. Sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya arhamar rahim. Assalamualaikum